Okey, terima kasih MC. Boleh dengar jelas tak suara saya? Jelas jelas. Jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kenalkan diri dulu, nama saya Zaid, business partner saya Zana. Saya dibawa masuk dalam bisnes ni oleh upline saya Dr. Siti Nadia dan saya dibimbing hebat oleh Diamond Direct Datuk Dr. Haji Nur Azmi dan Datin Dr. Hajar Siti Noriza. Jadi kawan-kawan, ah, saya share screen sekejap. Malam ni saya nak bercakap tentang selling and sponsoring. Jadi sebelum panjang lebar lagi saya nak bercerita, saya nak explain dululah. Selling, menjual, sponsoring. Sponsoring sebab saya rasa ada orang baru ramai malam ni. Sponsoring ni bukanlah kita pergi sponsor orang tu masuk ahli, kita pergi bayarkan harga ahli dia, tidak. Sponsoring ni adalah kita, perbuatan kita ajak dia masuk ahli, sama ada jadi ABO ataupun jadi APC. Jadi kawan-kawan, ini basic business kita. Memang banyak macam-macam benda kita kena belajar, kita kena datang kelas, kena pergi seminar. Tapi untuk membina perniagaan dan untuk dapat duit, you kena buat selling dan sponsoring. Tak ada cara lain untuk dapat pendapatan dan dua benda ni kena buat serentak. Jadi apa goal kita untuk buat selling dan sponsoring ni? Kita nak point value, PV kita nak point value hari ni, esok dan selamanya. Itu tujuan dia. Tengok ayat saya, hari ni, esok dan selamanya. Jadi simple. Saya nak share dulu kan. Mungkin ada orang pernah berniaga sebelum ni kan. Jadi saya nak share dulu apa flow pelanggan kita dalam perniagaan Amway ni. Flow pelanggan dia mula dengan beli barang. Selepas dia beli barang, apa yang saya buat? Saya akan cari ruang untuk tunjukkan marketing plan. Tunjukkan marketing plan. Marketing plan ni apa? Marketing plan ni adalah satu pemantangan yang kita explain apa yang bisnes ni boleh bagi dekat dia. Baru dia nampak, baru dia faham. Dan seterusnya apa saya buat? Dalam marketing plan tu saya akan mengajak dia datang ke basic training course. Untuk orang itu seterusnya melalui segala-galanya yang penting dalam MBA ni ada dalam basic training course kita. Jadi kita dah ada basic training course, kerja kita bawa orang datang. Dan seterusnya apa? Selepas BTC, buat duplikasi. Maksudnya apa? Dia pun buat benda yang sama. Orang tu pun beli barang, cari orang lain beli barang, marketing plan, BTC dan duplikasi. Ini flow untuk orang yang kita approach dengan produk, yang jadi pelanggan kita. Seterusnya, ada juga orang-orang yang anda akan approach, yang anda akan bercerita, tapi straight to penajaan. Kita bercerita pasal bisnes. So, dalam flow ni, saya tidak mengajak macam jomlah buat MBA, jomlah jadi ahli MBA, tidak. Apa yang saya buat, apa yang kita perlu buat adalah minta masa. Minta masa untuk dia tengok. Untuk dia tengok apa yang MBA boleh bagi. Kerana percayalah kalau kita main ajak-ajak mulut ni, macam jomlah kita buat MBA kan. Nombor satu dia tak masuk. Nombor dua dia masuk dan dia tak buat apa-apa. So no point. Baik kita nak dia masuk selepas dia tengok marketing plan. Dan selepas tu sama juga flow dia, orang tu akan dibawa ke basic training course kita, dan seterusnya buat duplikasi, buat benda yang sama. Basic training course ni kawan sangat-sangat penting. Basic training course adalah tempat untuk orang dapat asas untuk perniagaan MBA ni. Kalau kiraan asas nombor kita ada 1 sampai 10, dekat BTC lah MW punya 1 sampai 10 ada di situ. So kalau orang yang ada anda yang tengok ni belum datang BTC, carilah BTC yang terdekat dan pastikan anda hadir dulu. Terbaiknya dengan pasangan, terbaiknya bawa kawan, prospek dan downline. Yang ini flow kita dalam bisnes. Kalau kita buat berniaga lain, mungkin kita lepas jual kita hai-hai je, ataupun lepas jual kita terus cari customer baru. Lupakan saja customer yang dah dapat tu. Tapi MW berbeza. Kita menjual untuk kita cari peluang untuk bercerita tentang apa yang MW boleh bagi. Right. Dan apa sistem MW ni secara mudahnya kawan-kawan? Apa yang kita nak buat? Yang kita nak buat ni bukanlah kita ni nak pergi jual sampai 50,000 sebulan, 20,000, 30,000 sebulan. Tidak, bukan macam tu sistem dia. Sistem dia secara mudahnya adalah ramai orang guna, ramai orang jual dan ramai orang taja. Maksudnya apa? Dalam kumpulan kita kalau tengok jadual kat bawah tu, saya dah buat dah. So you boleh buat berapa je you nak buat, tak kisah. Contoh kalau satu orang boleh buat 100 PV. Mungkin dia guna 50 PV dan seterusnya jual sikit-sikit 50 PV lagi. Kalau ada 10 orang dalam kumpulan yang guna, yang jual, yang taja, PV dah dapat 1,000. Dah you dah qualify dah untuk kita punya hak nyai trip. Kalau ada 20 orang buat benda yang sama, 2,000. Kalau ada 40 orang buat benda yang sama, 4,000. Dah dekat 15%, dah 12%.
Kalau ada 80 orang, 8,000. Kalau ada 160 orang, 16,000. Kalau ada 320 orang, 32,000. Jadi yang ini yang kita nak bina. Nampak tak? Yang bertambah di sini adalah orang. Ramai orang, mungkin saya tak tahu. Mungkin ada juga orang yang rasa macam saya nak jual je lah. Saya tak nak cari orang. Kalau you nak jual je, you jual barang you tak ke mana lah. Bulan depan you penat. Lepas tu tak jadi apa-apa. Sebab tak berlaku duplikasi. Tak berlaku orang pergi kedai tu beli barang. Tak make sense. Kalau you kata saya nak jaga customer saya 320 orang. Tak boleh buat punya. Sebab ramai pada kita buat part time. So kita kena ada orang yang buat benda yang sama. Sendiri pergi kedai beli barang, sendiri pergi jual barang juga. Tapi kalau kita membina, tengok jadual sebelah tu pula. Kalau satu orang boleh buat guna dan jual 600 PV, you ada 20 orang, you dah 21% dah. With the right duplication lah. Maksudnya 20 orang tu tiap-tiap bulan dia tahu macam mana nak guna, nak jual, nak taja supaya dia dapat 12,600 PV. So dia dapat dah 12,000. That is the system dalam Amway. So kata kalau ada orang tanya Amway ni kena jual barang ke? Ya, kena jual barang. Kalau ada orang tanya Amway ni kena cari orang ke? Ya, kena cari orang. Tapi ramai di luar sana masih salah faham. Dia faham bila orang masuk Amway kita dapat duit. Itu tak betul. Amway ni bila orang tu masuk menjadi tanggungjawab kita untuk ajar dia buat bisnes lah. Kalau dia boleh buat bisnes, dia boleh keluarkan produk, baru kita ada duit. Kalau you ajak 100 orang jadi ahli, jadi APC tak payah bayar, beli Alano sebotol bulan ni, bulan depan tak ada cerita apa-apa, bulan depan hancurlah bisnes kita. Dia jadi macam tu. So tak ada duplikasi. So pastikan numbers and what you do with the numbers. Itu pun important. Right. So saya nak kongsi je lah beberapa cara saya menjual. Mungkin ada kawan yang tak ada idea ni macam mana aku nak jual barang MBA ni. Cara yang pertama saya buat branding. Saya nak tahu, saya nak orang keliling saya tahu saya buat MBA. So you cerita sama ada guna Facebook, guna story WhatsApp kita, sentiasa tunjuk apa program yang kita buat hari ni. What I notice daripada saya buat setakat ni, orang akan respon lebih bila kita tunjukkan apa yang kita buat. Bukan semata-mata kita buat iklan poster dekat WhatsApp kita kan. Inilah barang-barang yang MW jual, inilah harga, inilah promosi. Dekat Facebook kita pun jangan sampai jadi macam katalog kan. Semua produk kau post kat situ kan. Orang lebih suka tengok apa yang kita buat. Contohnya kalau kau dah pakai Dishrock MW kan, buatlah video cuci pinggan. Tak apa. Sebab orang tahu, orang akan tanya, kenapa kau tunjuk cuci pinggan ni? So nak make sure orang sekeliling kita, adik-beradik, kenalan-kenalan kita tahu apa yang kita buat sekarang. Yang kedua, saya gunakan WhatsApp. WhatsApp ni semua benda-benda yang kau tak keluar rumah pun. WhatsApp message macam kita sekarang kita ada WhatsApp group kan. Kita boleh, saya prefer WhatsApp personal lah. WhatsApp personal dan memang nak jual lah. Kawan-kawan, kenalan yang rapat-rapat kan, just sembang-sembang, hai-hai. Lepas tu saya just cakap, kata aku ada deodorant satu lagi ni, tengah cari buyer. Kau pernah tengok tak deodorant Amway? Kalau tak, boleh tak aku nak hantar satu video yang cerita pasal deodorant Amway ni. Lepas dia hantar tu, saya tanya nak beli ke tak nak. Kalau dia tak nak pun tak ada isu. Kalau dia nak, bagus, Alhamdulillah. Tapi bercerita dengan orang. Dan seterusnya saya jual juga di TikTok saya. Kalau siapa tak pernah tengok lagi, boleh tengok TikTok saya, Zaid Azman ataupun Zaid Halifax. Dalam TikTok ni saya berkongsi pasal produk. Dalam TikTok ni saya berkongsi sebab-sebab kenapa orang kena ambil produk ni, apa kelebihan produk ni. So bila kita bercerita macam tu, ramai orang yang kita tak kenal pun tengok video kita. Bila dia tak tengok, ada orang akan scroll tak peduli, dan ada orang yang tengok dia akan rasa macam I need this, aku perlu produk ni lah. Dan dia akan PM kita lah untuk beli. Tapi kena ada konsistensi lah kan buat TikTok. And then seterusnya demo. Saya juga pergi demo dekat orang-orang yang dekat. Seboleh-bolehnya saya nak jumpa. Nak pergi tunjuk demo. Cakap kat kawan saya, Assalamualaikum Pak Ngah, dekat rumah ke? Saya tengah buat MW sekarang ni, saya nak datang rumah, bukan nak jual barang. Jangan ini, saya nak datang rumah, saya nak tunjuk produk yang saya jual. So saya pergi, saya tunjuk lah, demo lah. Ubat gigi, sabun basuh pinggan, sabun basuh baju. Benda-benda macam tu sebab apa? Sebab semua orang, saya dah tahu dah semua orang pakai. Kalau orang tu kita dah kenal, kita dah tahu dah dia, apa problem dia. Mungkin dia ada asma ke, mungkin dia suka demam ke, mungkin dia ada penyakit apa-apa, migraine ke, resdung ke, you boleh straight away go to produk-produk Nutrilite. Sebab bagi saya Nutrilite ni selalu datang sebagai satu solution lah. Dan yang kelima apa yang berlaku kat saya waktu saya mula buat MBA dulu, saya duduk di Pek Bunta. So saya punya kawan-kawan sebaya, seumur, sebelajar sekali banyak di Kuala Lumpur. So saya tak ada base yang kuat di sini. So apa saya buat? Saya mula buat program. Buat program dengan tujuan apa? Untuk berkenalan dengan ramai orang.
Bila buat program dekat taman kat rumah saya masih kawan-kawan kat taman, kenalan-kenalan jiran-jiran, datanglah daripada tak kenal lah 15 orang saya dah kenal lah kat program tu. Nah, program ni terbuka. Apa program yang saya buat? Saya pernah buat kelas masak, saya pernah buat kelas roti. Saya tak buat kelas sabun basuh pinggan ni kawan-kawan. Kita nak buat program, kita kena cari program yang orang rasa macam best lah nak datang. Lepas tu seperti iklan cerita TV3 kita tengok, kan, tengah-tengah syok tu ada iklan sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, ubat gigi. So kita pun buat benda yang sama dalam program kita. Dalam program tu kita ada demo. Lepas tu kita ada buat juga skin analysis untuk check kulit orang. So all the program selain daripada tayang produk apa yang kita ada, saya juga buat program untuk mencungkil apa masalah orang. Bila kita buat skin analysis, kita tahulah muka dia apa, dan orang pun suka bercerita bila kita bertanya. So kita tanya pakai skincare apa, dia ceritalah saya tak disiplin yang ini, kulit saya jadi macam ni. Macam contoh pagi tadi saya buat program kat Taman Tasik dengan grup Akilah. Buat program kat Taman Tasik, kita buat hair screening program. So ada kawan-kawan dia orang tengah brisk walk tu, kita datang, kita check dia punya badan, apa in body dia kan, dia punya fat apa semua, dan kita buat check dia punya blood pressure. Daripada situ kita dapat berkenalan. Log A+. Bonus. Tapi yang pentingnya apa? Hari ni kita dah dapat kenal dengan 6-7 orang kawan baru. Yang satu hari nanti kita akan tunjukkan peluang bisnes ni. Itu cara saya jual. Dan saya teruskan pula dengan macam mana saya menaja. Bila saya nak menaja, kan saya cakap tadi, saya sentiasa minta masa orang. Minta masa orang untuk tengok MW. Saya tak ada pergi kat dia, jomlah buat MW, tak ada. Saya cakap, bila boleh aku cerita MW ni? Aku nak kau dengar je apa yang MW boleh bagi. So, saya ada buat offline appointment. Saya pergi ke rumah ke, jumpa orang tu datang ke, jumpa kat kedai makan ke, tak kisah. Asalkan tempat selesa, saya boleh tunjukkan MW. Sama ada saya guna slide ataupun saya gunakan kertas lah, saya lukis marketing plan. Yang kedua, saya buat Zoom appointment. Saya tahu ada orang yang jauh, saya pun ada prospek yang jauh, saya pun ada adik-beradik yang jauh, so kita buat Zoom lah. Zaman sekarang dah berubah. Kau nak tunggu kita nak pergi pasal seorang je, nak cross semenanjung Malaysia pun letih juga kan. So kita set Zoom. Prospek kita selesa di rumah dia, kita pun selesa di rumah kita, tapi kita boleh berkongsi pasal peluang yang hebat ni. So Zoom appointment tu benda yang saya selalu buat juga. Yang ketiga, macam mana saya menaja? Dengan menjual lah. Bila kita buat jualan tadi tu, of course, sentiasa saya akan cakap kalau orang tu nak beli Biosi, saya akan cakap ni harga dia RM74.5. Kalau tak jadi ahli RM93. Saya recommend you jadi ahli supaya you dapat harga murah dan boleh dapat voucher discount juga. So always recommending. Customer itu tak tahu. So dengan cara macam tu saya dapat ahli lah. Bila dia tanya pula ahli kena bayar berapa, saya bagi tahulah ahli ada dua. APC jadi ahli tak dapat bonus. Tapi you boleh tolak terus RM20, macam dapat free je. Kalau ABO bayar RM60, boleh dapat bonus, boleh cuti, boleh dapat pencen, macam-macam saya cerita. So daripada selling pun dapat. Seterusnya saya juga gunakan TikTok saya untuk prospecting. Saya kongsi dekat situ apa masalah yang orang hadapi. Saya kongsi keadaan-keadaan semasa harga barang naik apa semua. Supaya orang trigger dan rasa macam aku kena buat sesuatu lah. Bila buat macam tu ramailah orang roger kita. Bila orang roger tu maksudnya dia lapar lah. Dia nak tahu. So kita pun bercerita lah pasal peluang MBA ni. Dan cara yang kelima apa saya buat? Saya go in deep. Saya go in deep. Saya typo sikit ni. Maksudnya apa? Bila ada satu downline baru, ada prospek yang baru, saya akan pergi kat dia, saya akan cakap, okay, kau ada name list, jom kita pergi jumpa prospek-prospek kau. Itu pun tetap membesarkan kumpulan kita. Kita tolong lagi downline kita bina kumpulan dia. So jangan sibuk. Memang bagus kita sponsor direct personal kita. Dalam masa yang sama, kita kena tunjuk kat downline kita macam mana kita tolong dia. Supaya dia boleh tengok, downline kita boleh tengok kita present marketing plan 10 kali. By the time kali ke-10 tu dia pun dah hafal dah marketing plan tu dan dia bersedialah untuk berenang sendiri. Dia pun boleh buat sendiri dah. So apa orang panggil on job training lah. Time tu pergi demo sama-sama dengan downline, buat program sama-sama dengan downline, pergi marketing plan sama-sama dengan downline. Right. Dan saya tahu apa yang saya cakap malam ni mungkin ada antara anda yang dengar dan rasa cakap senang lah, nak buat bukan senang, nak buat susah. Jadi itu perkara yang normal. Saya dulu awal-awal pun saya rasa macam tu, tapi that's the truth. Inilah kebenarannya. MW ni memang senang sebenarnya. Tapi buat susah. Sebab apa? Punca bila kita dengar benda-benda nak buat ni kita rasa susah. Kita rasa susah kawan-kawan sebab perniagaan MW ni macam berenang. Bila you berenang, you tak boleh expect you masuk kelas malam ni, you dengar you pandai terus berenang. You tak boleh expect you baca buku, esok you pandai berenang. You nak berenang, you kena masuk kelas, you kena masuk air. Tengok macam budak-budak ni. Dia berenang, dia pakai pelampung lah.
ada cikgu dia kat situ. Dan kawan-kawan, bila anda berenang sendiri, masuk swimming pool tanpa ada tanpa ada orang tengok, tanpa ada cikgu kat situ, apa yang akan berlaku? Anda akan rasa setengah mati nak berenang tu, dan silap-silap anda boleh mati lemas. Jadi pergilah berenang dengan upline anda. Bila ada upline kat sebelah, percayalah setiap langkah kita akan jadi lebih mudah. Dan upline kita ever ready untuk membantu kita. Dan jangan kira upline tu jauh ke dekat ke, cuba minta pertolongan dia. Kalau anda tak minta, kan, saya punya upline selalu pesan kat saya, dia kata, Zaid, upline ada banyak downline. Tapi kau ada satu je upline. Kalau kau tak panggil, mana dia nak tahu? Dia pergilah kat downline yang panggil dia. Kau tak panggil, dia buat tak tahu je lah. Kan, dia free, dia datang lah. So itu punca jadi susah. Also, bila kita rasa satu benda tu tough untuk kita, kita tak pandai buat. Let's say you rasa sekarang teringin lah nak buat kelas masak kat rumah aku, kau telefon lah upline kau, nanti upline tu tahulah apa nak buat. Kalau upline tu tak boleh, naik lagi ke upline, panggil dia. Ini cara kita belajar. You takkan boleh buat program tanpa you buat dengan upline you. Bila upline dah buat, kita tengok, lama-lama nanti kita pandai lah buat sendiri. Right, tu punca jadi susah. So saya nak kongsi beberapa tips kawan-kawan untuk selling dan juga sponsoring ni. Tips yang pertama, begin with the end in the mind. Jangan kita nak buat sesuatu benda ni, orang cakap kena ada matlamat. Kita kena nampak apakah destinasi yang kita nak sampai ni. Saya bagi contoh. Kita ni baru mula. Kita letakkan satu matlamat 100 ABO dalam kumpulan kita. Supaya you boleh bayangkan bila you nak sampai situ, diri you macam mana? Adakah diri kita macam kita sekarang? Kalau kita baru, kita tak tahu marketing plan, kita tak tahu demo, kita datang meeting pun cak-celut, jagi tengok, jagi tak tengok, kan? Boleh ke nak dapat 100 ABO? So kalau you bayangkan apa you patut jadi, apa you nak jadi, kan? You boleh tahu. Maksudnya, you nak dapat 100 ABO, you mesti bagus buat demo. Bukan semua demo tahu 10-20 produk, okey lah. You mesti bagus buat marketing plan. Bila orang tengok marketing plan kita, orang macam nak terbeliak mata, orang macam excited sangat-sangat, macam tak sabarnya nak buat MW ni. Jadi kita kena mesti bagus buat marketing plan. So along the way tu pun you tahu, okay, sekarang aku tak bagus buat demo, aku tak bagus buat MP. Tapi upline aku bagus buat demo, upline aku bagus buat marketing plan. So you pergi dengan dia, supaya you boleh tengok, you boleh dengar selalu, you boleh belajar. Sebab kalau kita duduk di rumah kawan-kawan, duduk senyap-senyap, lepas tu kita cakap, aku tak pandai marketing plan, aku tak pandai demo, kan. Sampai kau expired lah, kau tak pandai juga. Lepas tu yang rasa malas nak renew, buat setahun tak ke mana. Dan tips yang nombor 2 kawan-kawan, you punya disiplin mesti lebih daripada punya motivation. Saya tahu banyak orang 90 hari pertama dalam MBA ni, you very excited. You rasa macam aku nak berjaya dalam MBA ni. But that is motivation. Motivation ni akan surut kawan-kawan, dia akan berlalu pergi. So dalam masa yang kita ada kekuatan, ada semangat ni, kita kena create the habit yang disiplin. Maksudnya kita semangat pun kita cakap dengan orang, kita tak semangat pun kita cakap dengan orang. Kita semangat pun kita post video konten personal brand kita kat Facebook, kita tak semangat pun kita buat benda tu. Sebab kita dah ada destination kita, nak dapat 100 ABO. So you kena ada that, you create that discipline. Tak ada siapa boleh paksa anda kecuali diri sendiri. Upline you sound ke apa ke, you tak buat juga, sama je. Kalau you nak, you sendiri yang kena buat. Dan nombor 3, kawan-kawan, track your progress. Track progress ni maksud saya apa? Kita kena tahu apa yang kita buat. Berapa orang yang kita cakap produk. Kita tak boleh awal bulan kita, saya set matlamat, saya nak pergi 900 PV. Tak sampai 900 PV, tak apa. Bulan depan saya set matlamat lagi. Cukup setahun, set matlamat. Tapi, apa yang kita buat? Bila saya tanya, bulan lepas you buat apa? Tak tahu pun you buat apa. Berapa orang kita cakap pasal produk? Berapa orang kita cakap pasal bisnes? Apa aktiviti kita hari ni? Benda-benda ni simple. Tapi kalau kita yang bekerja, anda mesti tahu apa yang anda buat semalam. Apa yang kerja yang belum settle. Apa yang kerja yang dah settle. Jadi bisnes pun kena buat macam tu kawan-kawan. Bisnes MW ni pun kita kena tahu berapa orang ni. Berapa orang aku nak share dah set awal-awal, dan hari ni aku share berapa orang. Semalam aku share berapa orang. Esok saya share berapa orang. Bila you aware, you track your progress, sama macam kita punya program, ada kawan-kawan kita yang duduk dalam grup PRWC, hari-hari kita update berapa jam kita IF, apa kita makan, berapa langkah kita buat. Bila you track, then you know where to improve. You tahu di mana kelemahan dia, di mana kekuatan dan kelemahan you sendiri. So you kena track. Dan tips yang nombor 4 saya bagi, start small.
Start small. Kadang-kadang kita tengok kan, memanglah kalau anda tengok program saya dah buat MBA 4-5 tahun. So saya boleh buat sendirilah program, apa benda semua kan. So don't worry. You start small. Jangan kita fikir macam mana duduk kat rumah kita jadi ahli fikir kan. Fikir macam mana aku nak menjual 100 deodorant. Kan, sedar-sedar dah sebulan berlalu, satu deodorant pun tak jual. You kena berfikir kawan-kawan, macam mana aku nak jual satu deodorant. Tapi aku nak buat 100 kali. Sebab kalau kita fikir 100 deodorant, jauh pergi dia. Kan? Hanyut ke laut. Dia fikir, aku nak jual satu dulu. Okey, aku dah jual satu. Lepas ni aku nak jual satu lagi. Lepas ni aku nak jual satu lagi. Kan? Kita ada 30 hari dalam sebulan. Kita ada kat 720 jam untuk jual 100 saja deodorant. Right? Dan tips yang nombor 5 kawan-kawan, yang ini yang cukup-cukup penting. Tips nombor 5, you tanya you punya upline. Dan you tanya you punya upline, you tengok you punya upline. Dan seterusnya you tiru you punya upline. Amway ni kita memang bisnes masing-masing kan, tapi kalau kita dah tahu dah, kalau kita pergi panjat gunung, kita ada orang yang bawa kita panjat gunung. Kalau kita pergi bercuti luar negara, kita ada kita punya travel agent. Kan? Kalau kita pergi universiti ke apa ke, mesti ada orientasi tunjuk kita kat mana, kat mana, kat mana. So janganlah, bukan mereka-reka maksud saya. Janganlah kita berfikir nak mereka benda sendiri. Tanya upline, apa patut saya buat? You nak berkreativiti dalam direction yang betul, tak kisah. Sebab apa? Bila you sibuk nak mereka sistem sendiri, apa akan terjadi? You akan end up tak buat apa-apa. Dan seterusnya, you masuk stage blaming, you akan kata, MW ni tak boleh buat. Sedangkan tak buat benda pun. Macam datang kelas, tak datang. Cakap buat demo, tak datang, tak buat demo. Cakap buat program, kau tak nak buat program. Cakap pergi seminar, kau tak nak pergi seminar. Macam mana nak pandai? Kan? Sama lah macam ucapan kita dengar tadi kan. You kena ada kepercayaan dekat upline. Sebab upline ni orang yang betul-betul nak you berjaya. Macam kita masuk universiti, kita pun tak tahu kita boleh grad, tak boleh grad kan. Tapi kita ikut je, cikgu tu cakap datang kelas, kita datang kelas. Cikgu cakap beli buku, kita beli buku. Tak pernah pula kita question cikgu tu asal buku ni. Kita tak beli buku lain. So kita kena macam tu dengan upline. Tips yang nombor 6 kawan-kawan, kurangkan berfikir dan banyakkan buat. Saya rasa benda ni ramai orang menghadapi masalah ni. Dia fikir macam mana aku nak demo, macam mana aku nak cerita produk, macam mana aku nak cerita bisnes, macam mana aku nak ajak dia, macam mana aku nak bagi yakin orang pasal MW. Satu apa pun tak buat. So kita kena berubah. Kau fikir nak cakap pasal MW, esok kau pergi cakap je. MW ni kita buat sampai pandai. Kita bukannya pandai baru buat. Kalau tunggu pandai baru buat, tak jadi jawabnya. Pergi buat benda lain lah. Tak ada benda. Samalah juga macam kehidupan kita kawan-kawan. Kita menulis sampai pandai. Bukannya kita tengok orang tulis sampai kita pandai tulis baru kita tulis. Itu pun sama. Kita pergi buat kerja kat pejabat kita. Kita masuk-masuk hari pertama memanglah kita ada degree, diploma semua. Tapi bukan kita pandai terus buat kerja kita. Tapi kita buat. Makin lama makin pandai. Kalau ada orang baca buku, dalam buku Outliers, ada Simon Gladwell cakap, dia kata 10,000 hours is the magic number of greatness. Kalau you buat satu-satu benda dalam 10,000 jam, you akan jadi seorang yang pakar dan sangat berpengalaman. So MW pun sama. Tapi kalau kita buat MW sehari 10 minit, sebulan baru 300 minit, baru 5 jam. Bila kita nak pakar? So kita kena banyakkan buat. Habiskan sejam sehari, sebulan dah 30 jam. Kita kawan-kawan kadang kita suka balik kita punya zone selesa. Sebab apa? Sebab kat pekerjaan kita ataupun dekat peniaga kita. Sebab apa? Sebab kita dah pandai buat benda tu. Kita dah buat lama. MW ni benda baru. So kena ingat benda tips-tips ni. Dan seterusnya tips yang ketujuh kawan-kawan, janganlah kita risau pasal rezeki. Kita risau cukuplah dekat usaha kita. Sebab rezeki ni Tuhannya kerja. Tuhan dah tetapkan dah rezeki kita. Tak payah kita fikir macam mana aku nak pastikan dia beli, macam mana aku nak pastikan dia masuk. Tak boleh pasti kawan-kawan. Kalau kita tunjuk plan sebagus mana pun, tapi kalau kepada orang yang bukan rezeki dia Tuhan nak bagi MW ni, tak ada dia masuknya. Tahulah apa Didi ke Diamond depan dia tak masuk juga. Tapi kalau Tuhan nak bagi kat dia MW ni kau cakap marketing plan berterabur pun dia masuk kat MW ni. So jangan risau pasal rezeki kawan-kawan, risau pasal usaha. Yang patut dirisaukan adalah kita bercakap tak dengan orang pasal MW ni. Kita minta tak masa orang untuk tunjuk peluang MW ni. Kita minta tak masa orang untuk tunjuk produk. Kita luang tak masa untuk kita membina perniagaan kita. Dan last sekali, tips nombor 8 kawan-kawan, bagi masa untuk buat MW. Saya tengok ramai orang bermasalah dekat isu ni.
kawan-kawan, Amway ni satu perniagaan. Ingat balik kenapa kita mula buat bisnes. Kan, kita kena bagi masa untuk buat. Bukan tunggu kau ada masa baru nak buat. Ini dah tunggu, dah tak ada benda lain dalam dunia ni nak buat, baru nak buat Amway kawan-kawan. Bukan apa, kesian tengok. Kesian, tak ke mana perginya. So you set your time. Sebab kita dah tahu dah Amway ni apa dia boleh bagi. Kawan-kawan yang ada dalam meeting ni pun mesti dah datang BTC, dah pernah dengar Diamond cakap. Jadi kita akan dengar Diamond cakap lagi. You dah tahu dah, kita ada certainty benda apa yang kita boleh dapat kalau kita buat sekian, 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 sekian. So you make time untuk kita buat benda tu. Be excited, jangan cakap, oh hari ni aku tak free, esok aku tak free, lusa aku tak free. Lepas tu hujung tahun macam, aduh gaji ni tak naik, barang harga naik mahal, leceh lah. Tu kita komplain je. Kita komplain, tak berubah pun hidup kita kawan-kawan. So bagi masa. Sebab modal Amway ni memang dia tak ada modal RM1, tapi dia ada modal masa. Kalau kita tak bagi masa nak buat Amway, memang kita tak boleh nak grow. Sedangkan kalau kita bagi masa, macam-macam boleh jadi dalam perniagaan kita. Yang itu kita kena serius. Dan kawan-kawan, saya percaya anda semua ni berpotensi untuk berjaya kerana anda ada dalam kelas malam ni. Malam ni daripada ramai-ramai orang yang dapat link tu kan, anda yang buat keputusan untuk masuk, anda yang Allah dah lorongkan untuk ada dalam ni nak belajar. Jadi anda semua ada potensi, tapi potensi tu hanya boleh jadi kenyataan kalau kita apply, kalau kita buat tindakan. Dan saya minta maaf kalau ada yang terkasar bahasa. Saya jumpa anda semua di Puncak Kejayaan. Terima kasih.